kita mulakan majlis ini dengan umul kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Engkau Amin. berkatilah dan rahmatilah perjalanan majlis bicara santai siswi pada hari ini. Sesungguhnya Engkau maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu yang sangat luas dan mengembangkan ilmu pengetahuan kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu dalam bicara santai siswi yang bertajuk Ramadan Madrasah Kemanusiaan. Nak tahu apa itu Ramadan Madrasah Kemanusiaan? Nantikan jawapan daripada panel-panel yang hebat ini. Sebelum itu, saya kenalkan diri saya, Nur Atika binti Zaili, penolong Hewi Persatuan Pelajar Islam Perak. Terusnya saya kenalkan panel-panel kita. Panel pertama iaitu Husna Zuwairiyah binti Zulkifli, iaitu Timbalan Pengerusi Hewi Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia, sebagai mahasiswa tahun ketiga Fakulti Syariah dan Undang-Undang di Universiti Sains Islam Malaysia. Betul ya Kak Husna? Panel kedua pula iaitu Nurul Haiza binti Junaidi, merupakan seorang mahasiswi belajar di Universiti Malaya dalam bidang sosio budaya Melayu, merupakan wakil Persatuan Mahasiswa Islam Universiti Malaya. Betul kan Kak Iza? Betul. Panel yang ketiga pula iaitu Nur Fahana binti Muhammad Ishaq, merupakan mahasiswi Universiti Islam Antarabangsa di Gombak. Betul Kak Husna? Betul. Alhamdulillah. Kita kembali kepada tajuk kita iaitu Ramadan Madrasah Kemanusiaan. Saya ingin tunjukkan soalan kepada panel pertama iaitu Kak Husna. Apa yang maksudkan dengan Madrasah Ramadan? Okay, saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada hari ini dan juga terima kasih kepada Adika atas soalan yang diberikan. Okey, seperti yang kita maklum, saya adalah panel yang pertama, maka mungkin soalan yang diberikan kepada saya tentang apa itu maksud Madrasah Ramadan itu sendirilah. Saya akan memberikan sedikit penjelasannya apa itu Madrasah Ramadan agar nanti senang untuk panel kita yang kedua dan ketiga untuk menjelaskan lebih lanjut lagi. Okay. Saya akan bagi maksud satu-satu. Madrasah Ramadan, madrasah ini adalah darusah yang bermaksud belajar. Daripada madrasah itu adalah maksudnya medan belajar, medan menuntut ilmu, yang di mana di dalamnya ada tarbiyah pendidikan kepada semua orang. Dan Ramadan bermakna panas terik matahari. Ketika orang Arab menamakan bulan Ramadan ini kerana pada waktu itu di Jaizah Arab pada bulan itu sangat panas terik. Dan ada juga yang mengatakan dinamakan Ramadan kerana bulan ini mampu membakar dosa-dosa yang telah dilakukan. Berbalik pada Ramadan, seperti yang kita tahulah, bulan Ramadan inilah satu bulan mulia, bulan yang banyak kebaikannya, banyak kemuliaannya, yang di mana pada bulan ini diturunkan ayat Al-Quran yang pertama. Dan pada bulan ini juga terdapat satu malam yang sangat mempunyai kemuliaan
iaitu malam Lailatul Qadar. Okay. Dan juga bulan ini juga adalah di mana turunnya persyariatan bulan puasa. Bulan puasa yang wajib, yang di antara rukun Islam yang patut yang kita laksanakan jika berkemampuan. Okay. Puasa Ramadan telah diwajibkan pada tahun kedua Hijrah pada bulan Sya'ban. Okay, pada bulan Sya'ban. Makanya puasa ini satu yang wajib yang kita patut laksanakan, dan di mana puasa adalah apa yang bermakna adalah tahan diri daripada makan dan minum, dan juga puasa juga adalah tahan diri daripada mendekati kepada perkara yang akan memukai Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Di mana bagaimana nak dikatakan madrasah itu, Ramadan itu sebagai madrasah yang di mana bulan Ramadan ini yang kita diwajibkan untuk berpuasa, di mana suasana bulan Ramadan ini adalah didikan latihan bagi kita untuk untuk bertakwa, untuk kita sebagai umat Islam menjadikan kita bertakwa. Almarhum Ustaz Syed Hawa pernah mengeluarkan satu pernyataan, Ramadan itu ibarat madrasah, iaitu tempat, masa, suasana dan persekitaran didikan yang khusus lagi istimewa tiada tandingannya kerana adanya ibadah puasa, iaitu latihan yang membiasakan diri dengan kehidupan yang sulit dan payah, menahan diri daripada perkara yang diingini dan disukai. Iaitu kita waktu bulan puasa ini kita puasa, tak makan, kita tak minum pada waktu siang hari, dan pada bulan ini kita digalakkan untuk meninggalkan perkara-perkara yang keji, dan dalam bulan ini kita dapat membiasakan diri hidup susah sebab nikmat kesenangan itu tidak kekal. Okay, puasa juga adalah satu mekanisme yang terbaik, pendidikan yang terbaik orang Islam dalam kehidupan dalam mendidik sifat takwa. Okay, sebab itulah dikatakan Ramadan itu sebagai madrasah kepada umat Islam. Okay. Okay, puasa kita dapat tengok tadi dapat menahan diri daripada perkara yang keji, satu latihan ketaatan dan pelaksanaan. Maka bila kita berpuasa ini, impaknya kita akan jadi bertakwa, dan makanya kita akan ada perubahan, dan perubahan yang kita lakukan pada bulan Ramadan itu diharapkan dapat berkekalan hingga selepas bulan Ramadan. Bukan bulan Ramadan sahaja kita menahan diri daripada melakukan perkara yang tidak sepatutnya. Okay, saya ingin kongsikanlah tentang puasa dalam bulan Ramadan. Keistimewaan puasa berbanding dengan ibadat-ibadat lain adalah kerana ia merupakan rahsia di antara Allah dengan individu itu sendiri. Justru hanya Allah sahaja yang mengetahui Muslim yang menyempurnakan puasa dengan segala kesempurnaan. Hanya Allah dan kita sahaja yang hanya Allah yang mengetahui kesempurnaan puasa kita. Dan tiada manusia lain yang boleh judge kita. Ni puasa bohong ni. Tak ada manusia yang, kalau ada pun yang itu bukan hak dia. Hak itu adalah hak Allah. Di dalam Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, semua amalan anak Adam itu untuk dirinya kecuali ibadat puasa. Puasa itu adalah untuk Allah, dan Allah lah yang memberi ganjaran atasnya. Mendengar? Okey. Benar. Adalah kenapa saya buat kesimpulan kenapa Ramadan itu sebagai madrasah, kerana di dalamnya pelbagai ibadah yang wajib kita buat, dan ibadah itu adalah satu jalan ketakwaan kepada Allah dan jalan mendekatkan diri kita kepada Allah.
yang di mana bulan Ramadan itu kita ada ibadah yang khusus untuk kita lakukan, itu puasa. Ada juga zakat fitrah adalah salah satu ibadah yang wajib untuk kita laksanakan jika berkemampuan, yang dapat memberikan kita banyak tarbiyah, banyak didikan kembali kepada kita untuk menghadapi hari-hari yang akan mendatang lah, bukan pada bulan Ramadan sahaja. Semoga Ramadan kita ini menjadi satu titik tolak untuk kita menjadi insan yang bertakwa. Insan yang bertakwa, okey. Ingin saya kongsikanlah tentang kita nak jadikan bulan Ramadan ini bulan yang madrasah dan tarbiyah kepada kita. Jadi seharusnya kita, sewajibnya kita untuk menjalankan ibadah puasa ini dengan sempurnanya, dengan penuh ikhlas dan sempurna. Imam Al-Ghazali di dalam kitab karangannya Ihya Ulumuddin menjelaskan ada 6 cara yang Imam Al-Ghazali sebut untuk mencapai kesempurnaan puasa itu. Yang pertama, menahan pandangan daripada segala perkara yang dicela dan dilarang. Yang kedua, menjaga lidah daripada mengeluarkan perkataan yang sia-sia, berdusta, mengumpat dan berkata keji. Berdiam diri dan menggunakan waktu terluang untuk membaca Al-Quran dan berzikir. Yang ketiga, menjaga pendengaran dari mendengar kata-kata yang tidak baik. Ini kerana tiap-tiap yang haram diucapkan, maka haram juga untuk mendengarnya. Yang keempat, mencegah anggota-anggota tubuh daripada melakukan dosa, misalnya menahan tangan dan kaki daripada berbuat maksiat, serta kemungkaran juga menghalangi perut daripada memakan makanan yang syubhat dan haram. Yang kelima, tidak berbeli. Ini yang paling penting, tidak berlebih-lebihan ketika berbuka puasa. Yang terakhir, hatinya sentiasa diliputi perasaan cemas dan penuh berharap kerana tidak tahu adakah puasanya diterima oleh Allah atau tidak. Okey, apa yang saya nak tekan kat sini, kita diwajibkan, diperintahkan untuk berpuasa dalam bulan Ramadan ini. Dan kita juga perlu berusaha sedaya upaya untuk membuat puasa kita ini sempurna, untuk menjadi latihan kepada kita dan tarbiyah kepada kita pada bulan Ramadan ini. Okay. Dan semua ni kita boleh ambil lah. Yang paling saya nak tekan ni, menahan pandangan daripada segala perkara yang dicela dan dilarang, dan juga menjaga lidah dan menjaga pendengaran. Waktu ni media sosial lah yang banyak kita tengok kan. Ada yang ni, ada yang baik, ada yang buruk dalam media sosial. Kalau if kita tak dapat, kita banyak tengok komen-komen netizen yang keji, yang selalu kata dekat orang. If baik, kita jauhi media sosial tu dahulu. If kita tak dapat berbuat apalah, macam kalau kita ada kemampuan untuk update sesuatu, tu digalakkan. Tapi jika tak mampu untuk update tentang perkara yang baik di dalam media sosial itu, kita mungkin sebagai silent reader, kalau terbaca banyak perkataan yang keji, yang selalu mengumpat orang, inilah pada bulan puasa ni disarankan untuk menjauhi dahulu. Ataupun kurangkan, limitasikan buka media sosial tu. Dan sebagai waktu bulan puasa ni, kita boleh jadikan satu medan yang pelatihan kita dan ketaatan kepada Allah untuk berbuat perkara yang dah. Okay. Saja daripada saya. Terima kasih. Jawab soalan tak? Alhamdulillah. Penjelasan yang sangat ilmiah. Dan soalan seterusnya saya tujukan kepada panel kedua, iaitu saudari Haiza. Berbunyi, apakah penghayatan nilai-nilai kemanusiaan di bulan Ramadan ini? Silakan.
Boleh dengar jelas tak? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Atika selaku moderator kita. Sebelum saya kupas apa itu penghayatan dalam nilai-nilai kemanusiaan, saya nak petiklah sepertikan penjelasan Prof. Dr. Hamka dalam bukunya yang bertajuk Kesepaduan Iman dan Amal Soleh mengatakan bahawa iman dan Islam itu percaya dan menyerah adalah dua kalimat yang tidak tercerai selama-lamanya. Tidaklah cukup percaya sahaja padahal tidak menyerah, dan menyerah tidaklah sempurna kalau tidak dari kepercayaan. Lepas tu ada lagi satu petikan yang menarik dari Hamka juga. Dia kata, dalam seluruh segi kehidupan, suatu kepercayaan haruslah diikuti dengan bukti. Bersorak-sorak menyatakan kepercayaan tetapi tidak diikuti oleh bakti dan bukti adalah sesuatu pendustaan jiwa. Dari sini, dia petikan itu, dia yang nak sampaikan kita ni seperti hidup dalam kebohongan jiwa kalau tiada bukti. Laksana macam seorang yang tertuduh, jiwanya tak akan tentram kerana tiada bukti yang kukuh untuk membebaskan ia dari kesalahan. Jadi penting sesuatu bukti itu untuk membebaskan dia kesalahan. Bibir mampu mengungkapkan dirinya tak bersalah tetapi hatinya berkata tidak. So apa kaitan kan dengan benda ni, penghayatan dalam nilai-nilai kemanusiaan. Dia sama juga, begitu juga dalam Islam. Satu bulan istimewa yakni Ramadan yang mana di dalam bulan ini juga telah diturunkan ayat Al-Quran pada 17 Ramadan di Gua Hira. Di dalam Ramadan inilah membawa manusia itu supaya bersifat takwa yang telah difirmankan oleh Tuhan dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang bermaksud wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang dahulu daripada kamu supaya kamu bertakwa. Perintah berpuasa ni hanya disandarkan kepada golongan miskin, bukan disandarkan kepada golongan miskin saja, tetapi diperintah kepada seluruh umat Islam, tidak kira pangkat, jawatan atau mana-mana kelas sosial masyarakat. Jadi semua menuntut keredaan Tuhan. Bahkan puasa adalah tarbiyah Tuhan itu sendiri kepada makhluk pilihannya kepada manusia. Menarik jika kita melihat Ramadan ini adalah bulan kemanusiaan kerana pada waktu inilah umat Islam dia giat melakukan amal soleh dan memperbanyakkan sedekah. Bahkan perintah zakat juga dilaksanakan pada bulan Ramadan ini kerana sifat Islam itu sendiri adalah mengutamakan nilai kasih sayang sesama manusia. Kemanusiaan ni adalah sesuatu yang wujud dalam diri manusia secara azali dan dikongsi oleh makhluk Allah yang dinamakan insan. Kita semua suka lihat insan lain gembira. Kita gembira kalau tengok orang lain ketawa dan terkesan bila kita tengok orang tu bersedih. Maka sebagai seorang Islam, seharusnya kita yang mendahului usaha-usaha kemanusiaan dan memulakan inisiatif untuk membantu insan yang kurang bernasib baik. Umat Islam ni walaupun hidup berlainan negara, rasa ukhuwah tu tetap wujud dan terjalin atas dasar akidah yang sama. Islam memandang tinggi kepada manusia secara umumnya, tidak mengira Muslim atau bukan Muslim, hamba atau merdeka. Macam contoh, saudara Islam kita di Syria, kenapa kita rasa turut sedih dengan diorang? Sebab mereka saudara kita, kita anggap mereka saudara kita dan kita rasa macam tanggungjawab untuk menolong diorang, sentiasa mendoakan diorang. Mungkin kita tidak mampu memberi pertolongan secara fizikal, tapi kita boleh beri doakan kesejahteraan mereka untuk ringankan beban mereka. Okay.
Perkara yang ampuh mengingatkan kita sebagai manusia yang mempunyai sifat individual, mempunyai hak asasi. Kepentingan juga harus mempunyai kepedulian sosial tentang hak, keperluan dan kemahuan orang lain. Sifat kemanusiaan yang diajar kepada umat Islam pada bulan Ramadan ni adalah mengambil berat terhadap kesusahan orang lain, bekerjasama dan sifat prihatin dalam kalangan anggota masyarakat. Kita boleh ambil contoh daripada sikap masyarakat kita sendiri, tapi mungkin dululah, sekarang ni tak tahu ada lagi ke tak, macam kita suka bertukar juadah. Kalau dalam kalangan NGO, selalu beri makanan percuma pada gelandangan. Memang dia orang fikir, dia hanya fokus bulan Ramadan sebab dia fikir Ramadan lah yang dapat pahala berganda. Tapi sepatutnya bukan pada bulan Ramadan je, patut diteruskan juga pada bulan-bulan yang lain. Okay. Lepas tu, moga moga Ramadan kali ini dapat memupuk jiwa kita dan melembutkan nafsu kita untuk menghidupkan aspek kemanusiaan ini sepanjang perjalanan hidup kita. Itu saja daripada saya. Menjawab soalan tak? Alhamdulillah. Sangat menjawab soalan. Untuk soalan seterusnya, saya tujukan kepada pedas ketiga iaitu saudari Nur Fahana. Soalannya, kenapa Ramadan itu dikatakan madrasah kemanusiaan? Okey. Dengar tak? Dengar kan? Dengar. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi Ramadan wa ballighna lailatul qadr. Yang saya hormati, yang saya sayangi Atikah sebagai moderator, panel pertama Atikah, panel pertama Husna dan yang kedua Haiza. InsyaAllah di pagi hari apa ni? Rabu. Di pagi Rabu ni insyaAllah khusyuk saya mendengar penjelasan daripada Atikah, penjelasan daripada Husna dan Kak Haiza. So insyaAllah saya akan teruskan, Ana akan teruskan dengan menjawab soalan daripada moderator tentang madrasah Ramadan. Seperti yang dibentangkan Husna dan Kak Haiza, Ramadan ini adalah madrasah Ramadan ini Allah ingin melahirkan matlamat target Allah daripada madrasah Ramadan ini adalah untuk melahirkan hamba Allah yang bertakwa, iaitu al-muttaqun. So Ramadan ini ibaratnya adalah sebuah Ramadan ini ibaratnya adalah madrasah yang pembuat kurikulumnya ialah Allah. Allah ialah pembuat kurikulum madrasah ini dan Allah ini adalah yang mengetahui kondisi manusia, mengetahui keadaan manusia. So semua orang tahu madrasah ini sekolah dan pembuat kurikulumnya ialah Allah. Maka dan yang mengajarkan kurikulum ini adalah sebaik-baik manusia, kekasih Allah, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian kita ni sekarang ni berada dalam, kita ni anak murid dalam madrasah Ramadan ini sendiri. Maka kalau kita lihat bagaimana Allah memprogramkan madrasah ini untuk melahirkan hamba Allah yang muttaqun, kenapa ditekankan akan lahirnya daripada madrasah Ramadan ini orang yang bertakwa adalah kerana Allah kata dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi aku adalah orang yang paling bertakwa, orang yang mempunyai takwa dalam dirinya. Maka kalau kita lihat takwa ni dia berperingkat-peringkat, seperti juga iman juga berperingkat-peringkat. Maka dalam madrasah Ramadan ini Allah nak menjadikan hamba-Nya sampai ke Allah nak menjadikan hamba tersebut peringkat ketakwaannya itu bertambah. Maka adanya madrasah Ramadan yang di mana kurikulumnya penuh dengan rahmat dan rahmat. Seperti dibukakan pintu syurga seluas-luasnya, ditutupkan pintu neraka. Itulah kenikmatan dalam bulan Ramadan yang Allah hadiahkan kepada kita. Kemudian Rasulullah pernah bersabda bahawa
at-taqwa hahuna. Takwa itu berada Rasulullah mengisyaratkan takwa itu berada di dalam hati. Maka apabila hati itu didasari dengan takwa dan hati itu dipenuhi dengan takwa, maka dia akan memunculkan amaliyah ataupun perbuatan yang menunjukkan ketakwaannya kepada Allah. Berbeza kalau orang yang maksudnya bila hati kita penuh dengan rasa bahawa Allah itu sentiasa ada, Allah sentiasa memerhatikan kita, maka perbuatan kita akan menunjukkan bahawa kita sentiasa berjaga-jaga dan berhati-hati dalam setiap perkara yang kita lakukan. Maka takwa ni dari segi bahasa ni bermaksud wiqayah, iaitu benteng. Kiranya benteng baina azabillah, benteng antara kita dengan azab Allah. Maksudnya kewujudan takwa dalam hati manusia ini, maksudnya bila ada takwa dalam hati seorang hamba, maka dia akan melaksanakan segala perintah Allah, dia akan melakukan segala perkara yang disuruh oleh Allah dan menjauhkan diri daripada segala larangan Allah. Maksudnya takwa, bila dalam hati seorang hamba itu adanya takwa, maka dia akan berusaha untuk mewujudkan segala perintah Allah dan berusaha untuk menjauhi segala larangan Allah. Kalau kita seperti sekarang kan, kalau kita lihat kita dalam fasa PKP dan semua masing-masing stay at home, duduk di rumah, maksiat yang kita lakukannya semuanya online. Maksudnya benda yang kita buat tu semuanya online. Maka bila kita ada takwa dalam diri, kita akan berusaha untuk tidak gosip, kita tidak akan buat something yang boleh menimbulkan pergaduhan, kita tidak akan bila ada takwa dan dalam bulan Ramadan kita akan menjauhkan diri daripada melakukan perkara yang merosakkan diri kita sendiri. Sebab apa contoh takwa yang boleh kita lihat ialah kita boleh lihat contoh takwa para sahabat. Bagaimana kisah sirah di mana ketika itu para sahabat dalam perjalanan daripada Mekah ke Madinah dan dalam jalan Madinah ke Mekah dalam keadaan ihram. So salah satu daripada larangan ihram ialah larangan untuk memburu. Larangan untuk memburu. Perjalanan daripada Mekah ke Madinah ke Mekah sangat jauh, iaitu 400 sejauh 400 km, sangat jauh. Dan sepanjang perjalanan dan mereka dalam keadaan ihram, sepanjang perjalanan mereka jumpa dengan banyak haiwan-haiwan yang mereka boleh buru. Dan ia sangat menggiurkan, sangat mencabar bagi mereka bila nampak haiwan banyak dalam perjalanan musafir. Mereka rasa tercabar untuk mereka diuji dengan haiwan yang boleh diburu, tapi mereka tahu mereka ni dalam keadaan ihram. Sedangkan dalam keadaan ihram, maka disebabkan ada rasa takwa dalam diri mereka, disebabkan mereka benar-benar ada jiwa mereka benar-benar ada rasa takut kepada Allah, dan itu menjadikan ia sebagai benteng dalam diri mereka untuk tidak melakukan perkara maksiat. Sedangkan kemudahan untuk melakukan maksiat di depan mata, iaitu mereka boleh tangkap haiwan buruan itu dengan tangan, dengan senjata yang mereka bawa, tapi disebabkan mereka ada rasa takut kepada Allah, mereka tidak melakukan tersebut kerana ada takwa dalam diri. Saya ingat, lupa saya nak kongsikan, kita selalu kalau pergi dengar ceramah Ramadan kan, penceramah akan cakap tentang para sahabat sangat menanti kedatangan Ramadan, tu tak? Tu tak Atikah? Pernah dengar tak? Kan? Para sahabat sangat menantikan kedatangan Ramadan, sangat menantikan. Ada doa, Allahumma contoh kita dalam Sya'ban, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ada doa macam tu kan? Kiranya kenapa para sahabat menantikan kedatangan Ramadan, madrasah Ramadan, kenapa? Kerana jawapan ialah kerana dalam madrasah Ramadan ini para sahabat dapat di situlah para sahabat akan rasa dekat dengan Allah, mereka rasakan doa-doa mereka mustajab. Mereka seperti mana ibaratnya beginilah, kalau kita jumpa dengan orang yang
pandai masak, contoh dia pandai masak mie bandung. Contoh kan dia pandai masak mie bandung. Cakap pasal makanan boleh kah? Contoh apa? Contoh tak apalah buat je lah kan. Jangan bayangkan pula. Contoh dia pandai masak mie bandung. Kita makan sedap sangat mie bandung dia kan. Saya orang Johor, so kita cakap pasal mie bandung kan. Sedap sangat. Lepas tu kita tanya, sedap dah orang masak mie bandung. Belajar kat mana? Lepas tu dia cakap, saya pergi kursus A ni. Oh ya ke? Berapa bayarannya? 5,000. Wah, lepas tu mahalnya. Tapi confirm lepas kursus ni saya dapat masak mie bandung sedap macam ni. Lepas tu kita pun pelanggan pun ramai. Lepas tu kita pun rasa macam aku kena pergi kursus ni walaupun kena bayar 5,000 tak apa, aku mesti pergi kursus tu juga. Lepas tu kita pun pilih kursus tu, bayar 5,000. Then end up ni akhirnya kita pun berjaya juga dapat buat mie bandung yang sedap seperti bulan Ramadan. Pas para sahabat menantikan bulan Ramadan kerana bulan Ramadan itu, madrasah Ramadan itu pasti selepas habis bulan Ramadan mereka dapat merasakan perubahan dalam diri mereka. Mereka akan merasa dekat dengan Allah, merasa menjadi hamba yang penuh ketakwaan kepada Allah. Rasa macam lama je. Itu saja daripada saya untuk soalan yang ketiga. Okay, serahkan pada moderator. Alhamdulillah. Sangat jelas dengan penjelasan yang diberi dengan maksud madrasah kemanusiaan. Seterusnya soalan saya akan tuju panel pertama itu iaitu saudari Yusna. Bagaimana Ramadan mengajar erti bersyukur? Silakan saudari Yusna. Okey, terima kasih semua Atikah atas soalan yang diberikan. Pertamanya saya buat kesimpulan daripada Kak Fahri. Nanti mesti ramai penonton-penonton yang tengok live ni petang ni cari mie bandung untuk buka puasa. Sedap lah cara analogi Kak Fahana tu. Wow, sedap dia tu. Saya rasa macam nak makan mie bandung. Betul analogi yang Kak Fahana bagi tu tentang madrasah. Madrasah kita adalah pelajar, Allah adalah gurunya. Betul tak Kak Fahana? Analogi yang Kak Fahana bagi. Dan kita punya tujuannya adalah takwa. Graduasi kita, apa yang kita dapat adalah takwa. Betul-betul. Menariklah ni daripada panel kedua dan panel ketiga tadi tentang bagaimana Ramadan itu adalah satu madrasah kemanusiaan. Kita tahu kemanusiaan itu di antara manusia prihatin kepada sesama sayang, untuk sayang. Kemudian dengan takwanya itu kita dapat memperoleh sayang antara manusia yang lain. Okay. Jadi saya berbalik kepada soalan Atikah tadi. Bagaimana Ramadan itu mengajar kita bersyukur. Ramadan yang kita tahu seperti yang saya terang tadi, puasa. Bila kita puasa, Ramadan kita adalah salah satu hikmah berpuasa ini adalah kita dapat merasai kesusahan orang lain. Kita dapat dapat merasai kesusahan orang yang mungkin insan lain yang tidak mempunyai mungkin yang sehari tu sekali sahaja makan, yang tak ada rezeki, kita dapat merasai kesusahan mereka. Dan juga bila kita berpuasa, kita bersyukurlah atas apa nikmat yang diberikan. Saya juga ingin kongsikanlah bahawa kita semua pada musim sekarang adalah musim penularan wabak virus COVID-19 yang mana kita ada PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, yang kita dilarang untuk bergerak sesuka hati untuk membeli barang. Tak seperti dahulu, kalau nak beli tu senang je pergi kedai, betul tak? Nak pergi kena beli. Nak beli tu kita diuji lah dengan cara tersebut. Dan PKP ni berlanjutan hingga bulan Ramadan. Dan sebenarnya PKP sebelum Ramadan ini kita dapat
bersiap sedia untuk menghadapi Ramadan. Dan sebelum Ramadan juga kita ada banyak masa yang terluang untuk kita siap sedia menanti bulan Ramadan ini. Sebelum itu pun, bulan Ramadan itu pun dah telah mengajar kita untuk kita bersyukur dengan segalanya. Bila masuk Ramadan kita berpuasa pula dan itu yang mengajar kita erti bersyukur. Itulah maka proses tabiah madrasah Ramadan merupakan kesempatan terbaik untuk kita dijadikan medan muhasabah dan memohon keampunan dari Allah. Dan Mas PKP, lebih-lebih lagi PKP waktu bulan Ramadan ni, lagilah banyak muhasabahnya. Sebab dulu kalau Ramadan sebelum ni dapat pergi ke bazar, beli itu, beli ini. Dah selalunya kalau makanan pun lebih bazir. Tapi dalam masa musim PKP ni, kita akan memanfaatkan segala makanan yang kita ada sebab kita punya sekatan tu, limitasi untuk bergerak beli barang tu berkurang. Jadi kita punya bersyukur terhadap makanan tu, pertama bersyukur kepada Allah atas rezeki yang diberi. Yang kedua bersyukur atas apa yang kita ada sekarang. Kita gunakan apa yang ada. Sebab itulah waktu musim PKP dan bulan Ramadan ini, sungguh Allah nak bina kita, kekuatan kita, ketakwaan kita kepada Allah SWT lah. Okay. Lepas itu kalau kita tengok bulan Ramadan ni juga bulan yang disarankan untuk bersedekah. Lebih-lebih lagi kita diwajibkan untuk bayar zakat fitrah pada bulan Ramadan ni sehingga sebelum solat raya Aidilfitri lah. Dengar tak? Dengar. Solat raya Aidilfitri. Dan daripada zakat tu kita ambil harta daripada mengambil sedikit harta rezeki yang kita ada, memberikan kepada orang yang susah, mengajar kita untuk bersyukur. Sesungguhnya ada orang yang lagi susah daripada kita boleh bantu. Boleh bantulah memberi rezeki. Sesungguhnya rezeki kita itu adanya juga rezeki orang lain, dan dengan sifat bersedekah, memberi zakat, mengajar kita untuk erti keikhlasan, memberi kepada orang lain. Itu juga kemanusiaan, memberi kepada orang lain. Itu kemanusiaan, mengajar kita untuk bersyukur, menghargai apa yang ada, dan memberi itu tak semestinya akan mengurangi. Sesungguhnya Allah dah berjanji kepada kita kalau pemberiannya ada ganjaran yang lain yang kita tidak tahu dari mana dia akan datang. Rezeki itu Allah yang pegang. Kita tidak kuasa untuk menentukan rezeki orang lain. Sesungguhnya sebab rezeki itu Allah yang memberi kepada kita lah. Berbalik kepada mensyukuri nikmat adalah sesuatu yang dituntut dalam Islam. Yang bersyukur nikmat yang kecil akan terasa besar dan juga yang berat kecil. Nikmat syukur akan terbit nilai kemanusiaan. Yang kita tahu tajuk kita adalah Ramadan itu madrasah kemanusiaan. Dan nikmat syukur juga membentuk insan yang mempunyai jiwa yang ingin memberi dan menyumbang akan kemanusiaan. Syukur tidak dapat dikonsumsi. Apa yang saya dapat simpulkan pada ini, bulan puasa ini dituntut, dialu-alukan untuk kita bersedekah pada ni, pada ganjaran yang dijanjikan oleh Allah. Ini segala apa yang kita beri, kita dengan ikhlas, tak mengharapkan balasan, kita terbit juga rasa syukur. Okay, saja. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih Kak Husna. Bagi saya
saya sangat bersyukur Ramadan kali ini duduk di rumah kan, sebenarnya musim PKP ni. Sebab sebelum ni, tahun sebelum ni Ramadan saya buka di surau. So jadi untuk tahun ni berbuka di rumah kena masak lah. Sambil tu saya dapat juga resipi daripada mak saya, apa rahsia untuk masakan ni semua. Terusnya yang sedekah. Sedekah tu dia jadikan kita rasa bersyukur sebab macam dari pengalaman saya, tahun lepas saya ada join jelajah penyayang Ramadan dan Syawal dari Kesatuan Pelajar Islam Perak. Kami pergi ke rumah-rumah yang kami ingin memberi bantuan lah. Saya tengok kat situ ada yang macam ibu duduk seorang dalam keadaan okey, anak tak ada, anak dekat bekerja. Jadi kat situ kita rasa macam bersyukur lah, kita ada family, kita ada macam barang-barang makan kita semua cukup makan. Macam mereka ni tak siapa nak bantu. Mereka ada orang yang prihatin tak ada mereka, insyaAllah bantuan sampai. Okey, seterusnya saya ingin tujukan soalan ni kepada saudari Haiza. Soalannya, apakah cabaran aktivisme pada Muslim? Silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Jelas tak dengar? Jelas. Jelas Jelas. Okay. Cabaran aktivisme. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Atika. Cabaran aktivisme ni dia susah sebab banyak benda yang kita kena korbankan lah dengan aktivisme ni. Wang, harta, penat lelah kita, semua tu kan. Dan ada setengah tu juga yang kadang-kadang tak terima bantuan yang kita nak. Banyaklah. Dia tidak dinafikan dalam kehidupan hari ini ada yang semakin kurang beradab. Yang mementingkan diri sendiri itu yang buat dia orang suka untuk ucap terima kasih. Dan jadi tapi orang yang tak lokek memerlukan bantuan tu tinggilah jasa dia. Okey, cabaran pertama aktivisme. Satu, sebab saya pernah join program bersama dengan anak-anak jalanan gelandangan tu kan. Satu kewangan kita terpaksa korbankan duit kita sendiri walaupun kita pun student kan, duit pun kita tak banyak, jadi kita terpaksa lah korbankan. Kita fikir mungkin sikit sebanyak kita dapatlah bantu mereka, meringankan beban mereka. Kemudian cabaran aktivisme yang seterusnya adalah pengurusan masa tu. Aktivism. Masa tu yang penat sekali sebab kita kena sediakan masa kita untuk dengan belajar dan untuk keluarga kita. Jadi sukarlah. Terusnya yang hot sekarang yang kita boleh tahu adalah yang pasal Ustaz Abilu tu. Jadi macam kesabaran tu kena tinggi. Setiap orang yang menyertai sebarang aktivism tu kena sabar. Sabar tu lah yang kalau kita tak sabar, kita akan cepat putus asa. Saya pernah rasa benda-benda macam tu. Memang sebab itu menguji keimanan kita lah. Kan ada yang tak suka apa yang kita buat. Kenapa selalu macam tu kan. Tapi itulah. Bayangkan bagaimana macam ada yang volunteer untuk jadi
macam situasi COVID sekarang ni kan, ada je NGO yang menghulurkan bantuan. Semua tu ada cabarannya. Jadi kita ada setengah orang tu yang anggap benda tu remeh. Alah setakat bagi makan je kot. Tapi kita kena hargailah mereka. Sebab semangat mereka yang terus kuat tu untuk sumbangkan kepada kita, kepada orang yang memerlukan, bantu masyarakat. Jadi masyarakat pun ada yang tak mampu tu mungkin dapat merasa nikmat sikit sebanyak tu kan. Okay. Dari situlah uji rasa syukur kita, bagaimana penerimaan kita pada mereka. Rasanya setakat tu je kot. Jadi saya rasa situ saja. Terima kasih. Betul, banyak cabaran yang dihadapi oleh aktivis yang ingin beri sumbangan pada musim COVID-19 ni. Selalunya bila beri sumbangan ni akan turun ramai-ramai, tapi pada musim ni individu itu diterhadkan. Hanya 2 orang pergi satu kawasan. Jadi itu sangat mencabar untuk angkat-angkat barang bagi. Seterusnya bagaimana nak praktikkan apa yang dibentangkan dalam bulan Ramadan ini? Apa yang dibentangkan oleh panel-panel dalam bulan Ramadan ini? Okay. Baiklah, rasa macam cepatnya masa berlalu dah. Soalan ke okay, baiklah insyaAllah. Sebelum tu saya ingin saya ingin kongsikan sedikit tentang tadi saya lupa nak tambah. Sekejap berkenaan okay. Okay, saya ingin kongsikan tentang sesuatu madrasah Ramadan ini. Kata Serina Umar Abdul Aziz, laisa taqwa bi siyamin nahar wa salatil lail Takwa ini bukannya semata-mata berpuasa di siang hari dan juga melakukan solat malam di malam hari. Tetapi takwa adalah bitarkil maksiyah, iaitu dengan meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Maksudnya kita boleh lihat semua orang boleh berpuasa. Semua orang boleh berpuasa dan semua orang boleh mendirikan salat. Orang baik ke, orang jahat ke, penghuni penjara ke, jenayah ke, golongan LGBT ke, mereka ada yang salat dan mereka juga ada yang berpuasa. Tetapi tak semua orang boleh meninggalkan maksiat. Kerana apa? Kerana tiada takwa dalam diri mereka. Hanya orang yang betul-betul ada takwa dalam diri je yang boleh mampu meninggalkan maksiat. Itulah maksud takwa yang sebenar-benarnya yang Allah nak target untuk setiap hamba untuk menjadi insan yang bertakwa. Maka berkenaan dengan soalan bagaimana nak mempraktikkan apa yang dibentangkan tentang perbincangan kita tadi, tajuk kita didasari dengan Ramadan Madrasah Kemanusiaan. Maka di sini saya ingin bacakan satu hadis. Mari kita sama-sama kita dengar satu hadis di mana hadis ini boleh memberikan kita semangat dan inspirasi untuk terus melaksanakan perbuatan baik, bersedekah, beraktivisme, menyampaikan ilmu. Daripada hadis ini riwayat Imam At-Tirmizi, Baihaqi dan Ibnu Hibban dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apabila tiba malam pertama Ramadan, akan diikat atau dirantai segala syaitan dan jin-jin yang sesat. Ditutup segala pintu neraka hingga tidak ada satu pintu pun yang dibuka. Dibuka segala pintu syurga hingga tidak ada satu pintu pun yang ditutup. Seorang penyuruh, yakni malaikat, akan berseru, "Wahai orang yang mengejar kebaikan, tampillah kamu. Wahai orang yang ingin melakukan kejahatan, undurlah kamu. Yang ini berhentilah dari melakukan kejahatan. Akan terdapat orang-orang yang bakal dibebaskan."
Allah dari api neraka. Hal demikian itu berlaku pada setiap malam di sepanjang bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan ini adalah bulan di mana bulan yang terbaik untuk kita melakukan perbuatan-perbuatan baik sebanyak mungkin. Maka di sini saya ingin kongsikan 6 perkara yang perlu kita, 6 ibadah yang perlu kita tekankan dalam bulan Ramadan ini. Ibadah ini bukan hanya sekadar pahalanya untuk kita, manfaatnya untuk kita, tapi ibadah ini juga memberi manfaat kepada orang lain dan orang di sekeliling kita. Okay, antaranya yang pertama sekali ialah ibadah untuk diri kita, iaitu solat tarawih dan solat di malam hari. Kata dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, barang siapa yang solat malam di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Maka kalau kita solat tarawih kan ada yang solat 8 rakaat, ada yang solat 23 rakaat. Maka apa yang saya perasan dalam tarawih, apa yang kita boleh buat dalam tarawih ialah setiap kali kita solat tarawih, kita rasa macam kita dekat dengan Allah. Sebabnya masa bulan Ramadan, solat kita ni double banyak kan. Solat ni maksudnya kita berjumpa dengan Allah. Bila solat kita banyak, maka kita banyak kali jumpa Allah. So inilah waktu di mana bila kita solat dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dan dengan dosa kita diampun, dosa kita banyak. So maka dalam bulan Ramadan ini, macam cakap dengan diri sendiri, dalam bulan Ramadan ini kita kena berusaha untuk memenuhi Ramadan kita dengan penuh keimanan dan meminta keampunan taubat sebenar-benarnya kepada Allah. And then kedua ialah memperbanyakkan sedekah dan kedermawanan seperti memberi makan fakir miskin. Ini adalah dasar dalam aktivism di mana kita dalam aktivism kita mengutamakan orang lain. Kita rasa empati. Kita meletakkan kesusahan, kita merasai kesusahan dia. Kita meletakkan diri kita dalam kasut dia kan, seperti kalau orang cakap macam tu kan, meletakkan diri kita dalam keadaan dia. So dalam konsep sedekah ni, kita membantu orang yang membutuhkan, memberi makan orang yang berpuasa saat berbuka. Kalau kita duduk kat taman yang hanya dipisahkan dengan pagar, bolehlah kalau kita masak lebih, kita ada inisiatif sendiri untuk masak lebih, and then kita, ibu nak bagi dekat jiran sebelah boleh, kita bagi kat jiran sebelah. Kalau jiran sebelah boleh kan, tak kena tangkap polis kan. Hadis riwayat Ahmad dikata, barang siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Di sini saya ingin menyerulah kepada perempuan kan, kita ada satu situasi di mana kita tak boleh solat, kita panggil ma'zurah kan, uzur. Kadang-kadang kalau yang saya perasan, saya lihat kalau tak boleh solat, kadang perempuan dia tak tolong mak masak ke, ataupun dia tak buat, dia kuranglah memberi sumbangan. Maka kalau kita tak boleh solat, kita mesti lagi rajin untuk bantu mak masak sebab kita ada tenaga. Bantu mak masak ke, kita bantu ayah ke. Kiranya walaupun kita tak ada solat, tapi dengan kita menyediakan juadah berbuka untuk orang yang berpuasa, maka kita akan dapat pahala seperti mana mereka berpuasa sepanjang harinya. Itu adalah untuk peringatan lah untuk kita yang antara perempuan lah kan. Maka dalam konsep sedekah ni juga, dalam waktu PKP ni, sebabkan kita dah terbiasa dengan aktivism, kita dah terbiasa keluar ke gelandangan, tapi disebabkan kita ada sekatan, maka bagaimana cara kita nak bersedekah sekarang? Cara bersedekah, saya nak kongsikan kongsikan satu tips lah, di mana rasanya ramai dah orang kongsikan tips ni. Yang Lofa pun ada juga kongsikan tips ni. Kita ada online banking kan, kita ada online banking, and then kita buat siap-siap dekat favorite account tu, account nombor-nombor account yang kawan-kawan kita ataupun pertubuhan-pertubuhan yang membuat kemanusiaan. Lagi-lagi yang para pelajar yang dapat RM200 tu kan, bolehlah satu hari bagi RM2 ke RM3 ke, bagi sedekah. Ayah saya ada pesan, kita dalam sedekah ni, kalau kita susah pun sedekah je. Sebabnya memang Allah kata dalam Al-Quran,
sedekah ni akan ganjarannya besar. Even orang dalam kubur pun bila dia tanya apa ibadah pertama yang awak nak lakukan, apa ibadah pertama yang kau nak lakukan bila kalau engkau diberi peluang untuk bangkit daripada kubur dan hidup kembali di dunia, dia kata adalah sedekah. Kerana sedekah ni adalah sangat ibadah yang sangat sebab kita memberi kesenangan pada orang, bagaimana kita lihat kan bagaimana Albert Liu merakamkan beliau memberikan bantuan kepada orang, muka orang-orang yang dapat bantuan tu sangat suka, dia terima kasih, dia nangis. Maksudnya bila kita gembirakan hati orang, maka Allah akan memberikan kita ganjaran yang kadang-kadang luar daripada pemikiran kita yang kita akan dapat benda tu. Dan seterusnya tentang yang kedua, seterusnya memperbanyakkan membaca Al-Quran. Memperbanyakkan membaca Al-Quran. Inilah masa untuk kita para aktivis lelaki dan perempuan, muslimin dan muslimat, untuk kita waktu PKP ni yang kita tak boleh keluar ni, yang terperangkap kat kampung ni, boleh kita memperbanyakkan membaca Al-Quran. Bila kita dan mentadabur ayat Al-Quran. Seperti mana yang Husna cakap, Al-Quran ini adalah bulan diturunkan Al-Quran. Apa maksud bulan yang diturunkan Al-Quran? Di mana Al-Quran itu turun daripada Allah ke langit dunia. Itu adalah berlaku pada bulan Ramadan. Maka kita baca Al-Quran and then kita fahami kandungan Al-Quran, dan kemudian bila ada masa nanti, bila kita membuat aktiviti-aktivism, kita bukan hanya sekadar menyampaikan bantuan, tapi kita selitkan dengan mesej Islam. Contohnya macam, saya sangat sukalah cara pendekatan Albert Liu bila dia pergi sampaikan bantuan. Contoh dalam rumah tu ada anak dengan mak. Lepas tu dia kata, baguslah anak ni, tolong mak jaga mak dia, nanti bila jaga mak nanti berkat turun, nanti Tuhan bagi rahmat, banyak rezeki. Dia selitkan dengan konsep ketuhanan. Maka benda tu, bila kita mentadabbur Al-Quran, kita akan rasa hidup kita akan didasari dengan agama. Kita dalam diri manusia ni, kita ada elemen kemanusiaan, kita juga dalam elemen kemanusiaan ni kita perlukan kerohanian, iaitu kekuatan daripada Allah. Maka ni adalah bulan di mana kita meminta kekuatan daripada Allah supaya kita terus istiqamah. Bila kita dah habis istiqamah dalam melaksanakan kebajikan, dan juga menambahkan ketakwaan dalam diri. Dan akhir sekali adalah tentang kita mesti berusaha mencari malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah Lailatul Qadar di mana malam yang daripada hadis riwayat Bukhari dan Muslim, barang siapa yang solat malam pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Maka malam Lailatul Qadar ini adalah hadiah untuk kita umat Nabi Muhammad SAW, di mana malam ini akan dimakbulkan doa-doa kita, Allah akan dengar doa kita, dan bila kita menangis, insya-Allah Allah pasti akan dengar dan akan terima apa yang kita minta dan memaafkan dan menerima taubat kita, insya-Allah. Maka saya menyuruh pada semua untuk teruskan aktivism dan teruskan juga mendekatkan diri kepada Allah walaupun di musim PKP ini. Semoga kita terus bersama-sama fighting. Okay. Silakan pada Atika. Alhamdulillah. Terima kasih Kak. Sekarang itulah, saya pun tengah cuba untuk khatamkan Al-Quran dengan satu hari satu juzuk. Dekat ni saya dah dekat ni saya dah 5 juzuk, alhamdulillah. Okay, seterusnya para penonton ada soalan, boleh tunjukkan pada komen. Para panel ada ingin tambah apa-apa perkongsian lagi? Kongsian? Tips ke? Boleh je tips apa-apa. Silakan. Ke Ustaz nak start dulu? Kau Haina.
Tadi dah cakap banyak. Ustaz lah. Nak dengar Okay, Ustaz tadi cakap. kan kita tahu kan yang tahun ni berbeza sikit Ramadan kita ni. Seperti aku cakap, Aiza pun cakap juga sikit tadi yang mana bulan Ramadan ni banyaknya program kemanusiaan aktivism yang banyak melibatkan kita sendiri, kita keluar untuk memberi sumbangan, tetapi pada masa ni ada limitasi seperti aku cakap lah, dua orang yang boleh keluar untuk bersumbangan lah. Ada certain orang saja yang boleh keluar. Jadi mungkin kita dan semualah yang ada aktivism ni mungkin boleh manfaatkan dia kepada arah lain, yang memberi sumbangan. Mana cakap dengan apa? Bank account tu buat favourite Kak? Account. Lebih-lebih lagi ni untuk untuk mahasiswa lah. Dapat tahu macam UIA kita dapat 200 kan. USIM pun baru-baru ni dapat. UM macam mana Aiza? Dah masuk ke? Aiza, dah masuk ke 200? Belum lagi. Kami tengah kemas sini tu. Bank. Sistem. Laju UIA lagi. Wah, dia maju. Dan inilah nasihat saya, jaga duk buka. Kalau nak beli barang bermanfaat tu beli. Mungkin dalam 200 tu kita sediakan sedikit. Kita peruntukkan untuk orang yang lebih mampu. Kalau orang yang tidak berkemampuan, macam kalau untuk kita boleh untuk kesenangan kita untuk Shopee ke Lazada ke apa sekali bermanfaat lah. Tapi alangkah baiknya kalau 200 tu kita ada peruntukkan kepada golongan yang ni. Macam sekarang ni banyak mesej bahan, kita punya kelengkapan walaupun kes semakin menurun, tapi kelengkapan PPE tu masih diperlukan oleh pihak hospital untuk menangani COVID-19 ni. Jadi boleh tumpangkanlah sedikit, kita cuba untuk latih diri kita untuk beri semangat. Jadi bila dah terbiasa, kita tak akan rasa benda tu. Kita akan bersyukur dengan apa yang kita ada. Yang balik kepada soalan, kita akan rasa bersyukur. PPE ataupun sekarang ni kalau ada yang beri sumbangan dari segi keperluan makanan, sebab ada juga, sebab KP ni lama kan dah nak masuk sampai ke tahap ketiga sudah. Jadi ada yang certain orang tu yang yang tak sempat, yang tak berkemampuan, ada yang bekerja tu, bila sehari tu dia bekerja, hari tu yang dia dapat juga duit. Jadi ada yang macam tu. Jadi mungkin kita boleh beri semangat, kalau ada mesej sabahan tu berikan ke mereka, sebab banyaknya inilah. Dan juga bersyukur sebab ada mahasiswa yang boleh balik, dan ada mahasiswa yang sekarang ni di zon merah tidak dibenarkan pulang lah. Jadi so kita as mahasiswa ni yang duduk kat rumah, mungkin ada masa tu bertanya khabar lah kat kawan-kawan yang mungkin dekat kawasan diorang tu masih zon merah, yang tak dibenarkan untuk pulang kan. Jadi inilah tanya apa khabar, makan apa hari ni, cuba syariahkan mereka. So yang seperti Kak Fahana cakap tadi, kita tadabbur Al-Quran, dan saya nak kongsi tadabbur ni sebenarnya bagi kita nak belajar sendiri tu rasa susah. Sebab ayat Al-Quran kan yang banyak makna. Sebab kita nak faham tu kita kena berguru. Dan saya nak kongsikanlah satu satu channel dekat YouTube. Nanti boleh cari dekat Tadabbur Center Ustaz Syahari. Abdul Rahman. Dia ada setiap satu surah tu ada tadabbur dia. So, waktu lepas baca Quran, kita nak tadabbur tu boleh buka YouTube tu lah. So sambil tu kalau sempat, kalau sebab masa kita panjang kan, kita ada waktu musim PKP ni boleh nikmat masa tu, masa lapang tu banyak, dia boleh buka tadabbur. Tafsir pun boleh buka tafsir Quran, tafsir banyak tafsir lah yang kita buat. Okay, lepas tu long masa bersama family
tarawih, macam happy je tengok kan semua orang tarawih yang berpeluang untuk balik ke rumah lah. Tarawih bersama family, tengok abang jadi imam, abang lepas tu sajalah daripada saya. Masak bersama, boleh masak bersama. Sebelum ni main pilih je, tunjuk je jadi kat dalam bazar Ramadan kan nak apa. Kadang kalau ke bazar tu, beli bazar banyak-banyak membazir. Kalau ni masak sendiri, kita dah tahu amount dia. Kalau nak masak tu pun masak dengan apa yang ada, and then dengan kuantiti tu yang cukup untuk kita kenyangkan kita. Tapi janganlah kita terlalu kenyang guys, sebab nanti nak badat pun tak dapat kan. Solat maghrib dan tarawih pun macam lenguh. Okay, itu sahaja lah. Okay. Kak Farhana ada apa-apa nak kongsi? Suara. Mute tadi. Okay. So nak kongsikan 4 tips yang saya rasa berguna untuk kita. Kalau kita tak ada untuk buat sedekah ni, kalau kita tak ada online banking, kita sediakan satu kantong ataupun satu kantong kain ataupun envelope, and then setiap pagi kita letak duit yang kita nak sedekahkan. Sebab kita tak keluar kan, kita so dalam kat duit tu kita ada duit sedekah. So senanglah kalau kita jumpa, kalau kita nak pagi-pagi kita sedekah kat dalam tu. So duit tu bukan untuk kita tapi duit untuk sedekahkan pada orang. And then itu untuk sedekah. Untuk yang kedua, untuk sekarang ni target kita adalah untuk kita habiskan bacaan Al-Quran dan juga kita tadabbur kan. So saya nak kongsikan lah, satu juzuk dia ada 19 ke 20 muka surat. So kita ada 5 waktu solat. So saya nak cadangkan kalau nak dapatkan satu hari satu juzuk, maka setiap kali solat tu kita baca 4 ke 3 muka surat. So setiap 4 kali 5 dapatlah satu juzuk. Maka senang je sebenarnya nak dapatkan satu juzuk ni. Kita baca 4 muka surat, kita lepas solat kita duduk sekejap, kita baca 4 muka surat. InsyaAllah kalau kita istiqamah maka kita akan dapatlah seperti mana yang Atikah dapat. Atikah alhamdulillah. Kemudian seterusnya kita sekarang ni kita musim PKP kan, kita banyak dengan phone kan, kita tengok YouTube kan. Maka bila kita tengok YouTube tu, benda yang saya suka dalam Ramadan ni, tengok YouTube, saya suka tengok channel Daud Kim, Rashid orang Korea yang baru masuk Islam, yang mereka merasai nikmatnya Ramadan. So kita tengok video-video yang orang masuk Islam and then dia merasai nikmat Ramadan. Sebabnya kita ni Islam inherit, kita ni warisan, Islam warisan. Tapi mereka Islam dipilih. Bila mereka berpuasa, mereka merasakan kenikmatan yang kita kadang-kadang terlepas pandang. Maka kita dengan kita tengok video-video mereka, kita dapat memahami rupanya baru kita tersedar, rupanya nikmat ni yang aku kena hargai, nikmat ni yang Allah bagi. So tengoklah video-video yang menambahkan kefahaman kita tentang ibadah dan agama kita. Itu saja tips. Terima kasih Kak Farhana. Kak Haiza ada apa-apa penambahan? Ada sikit lah. Nak cerita pasal yang sebab sekarang ni kan musim COVID, jadi kena duduk rumah, handset lekat kat tangan. Ada je yang masuk hati akan sebarkan berita palsu. Perasan tak? Bila berita palsu sebar terutamanya macam untuk golongan yang sama pula yang orang kampung kan, lagi senang nak percaya. Lepas tu cemas. Mereka cepat cemas. Jadi entahlah, jangan suka hatilah sebar berita palsu. Pastikan benda tu disahkan oleh yang benar lah. Dan satu lagi, ada setengah masyarakat ni yang netizen, makcik bawang. Kan kita kalau nak hantar orang guna kata-kata yang kesat, kadang-kadang sampai buat orang lain depression, jatuhkan orang kan. Tapi bila kita buat kepada orang bukan Islam tu dah tunjukkan sikap Islam yang yang dah menunjuk menjatuhkan Islam tu sendiri. Jadi yang ada Islam fobia tu lagilah teruk. Jadi
kalau nak berkata-kata di Facebook, menghentam ke apa ke, kritik ke, guna bahasa yang baik dan tutur kata yang baik. Takat tu je kot. Betul juga pasal berita palsu tu kan. Tambah-tambah kalau mak kita dapat, mereka tak tahu benda tu disahkan dari mana, tahu-tahu percaya benda tu. Jadi kita elakkanlah. Lebih-lebih lagi ada yang waktu musim COVID ni kan, ada kata daun tu boleh halang elak COVID tu lah. Lepas tu waktu musim ni juga banyak juga yang orang sebarkan hadis palsu. Hadis palsu tu tentang bulan Ramadan kan. So waktu-waktu kita yang lapang ni lah yang Allah kurniakan kita, masa lapang ni kita gunakan untuk yang sebelum ni kita tak dapat, kita belajar balik ilmu-ilmu yang mungkin kita lama dah tinggalkan kan, dan membaca balik buku-buku. Dan mungkin sebelum ni kita beli buku tu, kita tak sempat baca kita Banyak gunakan sangat. masa. Betul. Ambil buku extend. Dia tak beli tu. Lagi. Okay. Sajalah. Okay. Alhamdulillah hari ni kita dapat manfaatkan masa kita dengan pengisian yang sangat berfaedah. Kita akhiri kita punya majlis ni dengan doa duha. Bolehlah sama-sama mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna duha aduha uka wa baha abaha uka wa jama jamaluka wa quwwata quwwatuka wa qudrata qudratuka wa ismata ismatuka. Allahumma inni in kana fil ardi fa akhrijhu in kana mu'assira fayassirhu in kana haraman fatahhirhu in kana ba'idan faqarihu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita min ibadika salihin. Amin ya rabbal alamin. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.